Kalau korang ingat, sebelum ni dekat community aku cakap aku nak buat kontes kan. Tapi ni plan untuk bulan lepas, tak sempat. So kita buat bulan ni. It's okay. So kat ujung-ujung video tu akan keluar satu soalan, and then sekiranya korang menjadi pemenang betul jawab dengan betul, ada sponsor. Yes, Thousand Sun ni One Piece film Go. And of course, Mark Special Edition has LOP Kosuke Oden. Yeah, aku akan explain detailnya dalam video dan juga dekat description. So, good luck guys. Assalamualaikum guys, welcome back to the life of Pim with me, Pim. So ini adalah video yang kedua untuk Q&A. Tak tahulah kali ni berapa banyak soalan aku dapat cover. Aku akan cuba jawab seringkas yang boleh lah. Okay guys, so aku tak nak drag video ni terlalu panjang. Alright, so let's go. Kita terus pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan 21 daripada Nur Muhammad Faiz. Salam, adakah Zoro akan memancung kepala Kaido? Well, untuk soalan ni jawapannya ada dekat video yang aku buat pasal Kaido sebelum ni. Kaido review. Personally, aku punya pendapat, aku harap sangat Zoro adalah orang yang akan bukan saja mengalahkan Kaido, okay? Aku nak dia lah orang yang bunuh Kaido. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok balik macam lawan-lawan Luffy ke lawan Zoro, ramai, aku rasa tak ada lagi orang yang betul-betul mati disebabkan dua-dua ni, especially Luffy lah. Macam case Luffy untuk membebaskan Dressrosa, dia just kalahkan Doflamingo, that's it, kena tangkap. Alabasta pun sama, dia kalah Crocodile, that's it, kena tangkap. Walaupun konsep dia hampir sama, membebaskan Wano daripada jajahan pirate, tapi Kaido ni level lain. Dia macam mana kita tengok Whitebeard lah. Whitebeard ni kematian tu dekat Marineford War adalah antara reason kenapa kita rasa macam Marineford War ni betul-betul tragis, betul-betul epic, betul-betul satu perang yang besar. So aku pernah cakap sebelum ni, bila perang selalunya mesti ada kematian. Kematian ni dalam konsep cerita, dia adalah satu benda yang macam spark untuk membuatkan perang tu punya efek betul-betul besar. Tentang aku rasa Kaido bukan sepatutnya dia kalahkan dia, tapi watak dia perlu dimatikan. Sebab itu je cara untuk kita hapuskan dia punya pengaruh besar Kaido ni yang ada pada Wano. Untuk membebaskan Wano, aku rasa itu je cara dia. Untuk seorang macam Kaido yang bukannya tak pernah kena tangkap, bukannya tak pernah kalah kan. Kalau kita tengok masa dia perkenalkan awal-awal dia pergi debut tu, dah banyak kali tu cakap kan, dia pernah kalah, dia pernah kena tangkap, semua kena torture sebagainya, tapi tak ada apa-apa. So aku rasa karakter dia perlu dimatikan lah. And aku mengharapkan benda yang sama. Macam mana epicnya cara kematian Whitebeard tu, aku rasa kematian yang sama akan berlaku pada Kaido. Since memang benda tu dia nak. So kenapa harus menjadi Zoro? Dia sama macam apa yang aku cakap kat video sebelum ni lah. Soalan seterusnya daripada Syahrin Akmal. Wahai live di Pim. Apa sebab Pim suka sangat dengan OP? Scene dalam OP yang mana buat Pim rasa manga ni boleh pergi jauh? Adakah scene semasa Luffy tunjukkan kebakaannya? Bakar. Atau semasa kehebatannya dalam bertarung? Aku rasa jawapan untuk soalan ni dia macam hampir sama dengan soalan yang sebelum ni lah. Kenapa aku minat One Piece kan? Kenapa cerita ni boleh drag panjang adalah sebabkan rahsia-rahsia misteri yang dia buat lah. So dia membuatkan kita rasa macam tak sedar hati, macam kita nak tahu. And kalau kita nak fikir macam okay, the main story ni adalah tentang One Piece. Dia orang nak pergi ke Lafty nak dapatkan One Piece kan, harta peninggalan. So actually benda tu kita boleh tolak tepi sebab banyak lagi persoalan yang ada dalam cerita ni yang masih belum diterangkan. Contohnya macam apa maksud Will of D, and siapa Joy Boy, pasal Ancient Kingdom, pasal Ancient Weapon pun, and then Shanks ni sebenarnya baik ke jahat, banyak gila benda. So misteri yang ada dalam cerita One Piece lah aku rasa membuatkan cerita ni boleh pergi jauh, and kenapa aku betul-betul melekat misteri. Soalan seterusnya daripada Naufal Syakirin. Luffy ada gear baru ke? Berapa ramai quest HP sampai habis cerita One Piece? So susah nak cakap ada gear 5 ke tak. Tapi gear 4 pun macam tak puas tengok. Sebab yelah, Luffy pun berjaya buat variasi yang berlainan kan, daripada mode gear 4 ni kan. Macam ada Bound Man, Tank Man, Snake Man. So untuk aku sampai gear 4 ni pun aku dah puas lah. Tapi bagi aku tak mustahil pun kalau ada gear 5. Tapi itu lain cerita lah. And then pasal QSHP ni pun susah. Banyak sangat perdebatan, banyak persoalan, banyak artikel, macam-macam orang dah cover pasal benda ni. Kalau kan masa awal cerita Luffy dah cakap dia nak 10 kru kan. So kalau tak termasuk dia, sekarang dia ada bawah 9 dengan kemasukan Jinbei. So kita ada satu lagi kosongan dah. Dan kalau tengok dekat Facebook ke WhatsApp ke, ramai lah bagi pendapat kan, macam nak Karibo sebagai nakama, nak Carrot. Macam aku, Yamato lah kan, Yamato pun nakama. Ni benda macam ni Oda boleh twist lah. Walaupun awal-awal dia cakap 10,
Tapi kalau dah nak buat lebih pun tak ada masalah. Cuma kemungkinan besar dia kekalkan 10. So tak tahulah macam mana kan. Sebab yalah, kalau nak beli lebih pun boleh jadi sebagai alliance ataupun lepak je lah atas kapal sekejap kan. Macam Vivi sebelum ni pun dia belayar kejap sampai ke Alabasta and then dah. So macam sekarang pun Momo sebelum pun belayar sampai ke Wano. So mungkin dia start belayar lah kan. Momo pun nak kena jaga tempat dia sebagainya. Tapi pendapat aku sendiri mungkin besar 10 lah. Dan aku betul-betul mengharapkan yang Yamato Funakama. Daripada Nikki Dwayne. Nama. Kenapa Marco tak sembuhkan Ace di perang Marineford? Ni senangnya. Dari dua. First, sebab kecederaan Ace yang terlampau serius. Ialah badan dia dah berlubang. So agak impossible untuk Marco dapat merawat dia, dapat sembuhkan dia. Second, sebab plot cerita lah senang cakap. Sebab kematian Ace ni dia memberi impak yang besar. Macam aku cakap tadi, bila dalam perang ni akan ada berlakunya kematian. Dan kematian adalah selepas perang tu lah akan mengubah suasana cerita tu macam mana. Contohnya kalau untuk Luffy sebagai watak utama, kematian Ace ni sangat-sangat penting untuk dia. Sebabkan itulah dia mula berubah, dia nak train dan sebagainya. Aku tak nak detail sangat lah, tapi aku rasa korang boleh faham lah kan macam mana besarnya impak kematian Ace tu kepada Luffy. Termasuklah juga dengan Whitebeard, macam mana impak dia terhadap perjalanan cerita ni selepas kematian dia. So sekalipun Marco boleh sembuhkan Ace, tapi aku rasa Ace perlu dimatikan dalam cerita ni. Walaupun aku minat gila dengan Ace kan, aku harap sangat nak tahu watak dia berkembang, tapi kita kena terima kenyataan yang kematian Ace tu lah yang betul-betul mengubah dalam cerita, especially untuk Luffy dan perjalanan geng-geng Straw Hat Pirates. Dan seterusnya daripada Rafiq Banting. Siapakah Doflamingo yang sebenarnya? Kenapa dia suka sebut pasal Will of D? Adakah dia pun tahu sesuatu? Mohon pencerahan. Part ni aku belum membuat sebarang deep research yang mendalam tentang watak favourite aku ni, Doflamingo. Sebab aku memang plan nak buat review pasal dia, cuma bukan sekarang lah, sebab aku masih menunggu. Aku rasa Oda akan bagi sedikit hint lagi pasal Doflamingo ni. Tapi seperti apa yang kita tahu, Doflamingo ni dia datang daripada Celestial Dragon punya family kan. Aku dapat rasakan yang diorang semua ni mesti tahu pasal sejarah-sejarah lampau, pasal Ancient Kingdom kan, apa yang berlaku 800 tahun dulu, pasal Joy Boy, kemungkinan besar pasal Will of D jugalah. Sebab orang macam Doflamingo ni, dia bukan orang-orang biasa. Dia bukan macam Celestial Dragon yang lain, dia spoil kan. Dia seorang sangat-sangat yang bijak, seorang yang sangat hebat. Dia ada cara-cara tertentu untuk dia mendapatkan segala history yang lampau. Aku tak nak explain banyak kat sini sebab nanti aku akan buat juga review pasal Doflamingo. So nanti dekat video ni aku akan share lah semua benda yang aku tahu pasal Doflamingo ni. Haris N. Bang Pim, adakah Zoro akan menggunakan pedang Shusui lagi tak? Ini soalan ni best. Soalan ni agak hangat lah sebelum ni. Aku pernah join satu forum ni, pendapatan pasal pedang Zoro. Tapi aku tak nak cerita panjang, aku ringkas ke lah pendapat aku je. Aku share pendapat aku je lah. Pedang Zoro sekarang ni dia ada 3 kan. So first dia ada Wado Ichimonji. Second dia ada Sandai Kitetsu. Dan nombor 3 dia ada Enma. So dalam 3 ni, 2 ni dah memang kategori grade, iaitu Wado dengan Enma. Tapi Sandai Kitetsu ni dia kategori grade biasa je. So aku berpendapat satu hari nanti, kemungkinan besar masa perang ataupun lepas perang, Zoro akan tukar dia punya Sandai Kitetsu ni dengan pedang yang lain. So mungkin Sandai Kitetsu hancur ke apa benda pun aku tak tahulah. So dari situlah ramai berpendapat yang Shusui akan kembali semula kepada dia. Ada juga yang berpendapat seperti aku, Zoro akan dapat pedang yang lain, di mana aku mengharapkan selain daripada Shusui, sebab Shusui tu pun kalau ikutkan grade juga punya kategori biasa. Aku nak Shusui tu stay je dekat Wano sebagai harta bernilai Wano kan, legendary pedang rumah, dan pedang tu pun dah hitam. So aku nak Zoro dapat pedang yang lain, contohnya kategori Saijo Wazamono, Supreme Grade. Sebab Supreme Grade kalau ikutkan ada 12 kat dalam dunia ni, dan baru 3 yang kita tahu. So aku harap sangat Zoro dapat salah satu daripada itu. Tapi ni pendapat aku je lah. Aku just nak tengok Zoro memiliki salah satu pedang kategori Supreme Grade lah at least. Muhammad Aiman. Apa maksud sebenar One Piece? Dia macam soalan dan nak kena tanya ke Oda tau. Tapi kalau kau tanya Oda pun aku tak rasa Oda akan jawab. Tapi yang pasti One Piece ni bermaksud satu keping lah. Oda, aku tak ada jawapan untuk apa maksud sebenar One Piece. Kalau lambat sangat Oda nak bagi hint yang baru ke apa, aku akan buat juga lah video. So just tunggulah. InsyaAllah satu hari nanti aku akan buat video pasal ni. Yo Pim, daripada MHKI Monkey. Apa jadinya nasib Johnny and Yosuko pemburu bajak laut tu sekarang ni?
Sejujurnya aku tak ingat sangat pasal diorang. Tapi kalau tengok dekat fandom ni, kat sini dia cakap lepas daripada kes dekat Lompak tu, diorang apa, Yo Sakui dengan Johnny ni masih meneruskan lah diorang punya pekerjaan sebagai bounty hunter. Tapi diorang asyik gagal, asyik tak berjaya je dalam menjadi bounty hunter lah. So diorang decide untuk menjadi fisherman, untuk jadi nelayan lah dekat kampung Kokoyashi, kampung Nami lah, tak silap aku. And then dekat sini pula ada cakap dekat chapter 624 cover story pun kita boleh nampak dua orang ni lah, Johnny dan Yosaku ni, diorang tengah mancing dekat kampung Nami tu. Itulah apa yang berlaku dengan diorang sekarang. Cyborg Dracula, kotak apa tu man? Kotak apa? Oh, ni mesti gambar dekat community, gambar yang aku letak untuk soalan Q&A ni lah kan. Itu kan kotak, itu poneglyph. Nak explain pasal poneglyph pun panjang gila. Aku pun tak pernah buat lagi video pasal poneglyph. Tapi tak silap aku, Kimi pernah buat video pasal poneglyph dekat ML Studio pun ada post. So buat masa ni boleh check video Kimi lah, penerangan dia pasal poneglyph. Nanti kalau ada masa, insyaAllah aku akan try juga buat penerangan tentang poneglyph ni. Dan daripada Kalaziel, nama anime apa lagi Pim layan selain One Piece? Memang banyak lah anime aku layan even sekarang pun. Tapi kebanyakannya tak serius sangat. Selain-lain macam tu lah. Contohnya macam Shingeki no Kyojin kan, Attack on Titan kan tengah keluar season baru kan, season last. So tengah raiso keluar. Sebab cerita tu aku tak baca langsung manga dia. Memang aku tengok anime dia je. Sebab aku suka style lukisan dia. Tapi yang macam season baru ni kurang sikit lah. Tapi selain daripada tu, yang betul-betul serius sekarang selain daripada One Piece adalah Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Ini aku betul-betul serius. Dia punya manga memang layan gila. Anime dia dah habis, nak tengok movie dia pula. Area rumah aku ni wayang agak jauh. And then wayang yang jauh tu pula aku tengok dia tak tayangkan cerita ni. So agak susah nak tengok movie dia. Tapi manga dia aku tengah catch up sekarang lah. Aku tengah sampai di lawangan Muzan. Macam manga memang gila lah. Serius, kalau ini aku buat reaction ni guys, serius memang melompat-lompat aku. Serius best gila manga ni. Memang favourite aku kan cerita ni, Demon Slayer. Okay, soalan seterusnya daripada EXE X. Nama sebenar Pim apa? Haha, mana tahu nama Pim ni. Nama sebenar saya adalah Fahim. F-A-H-E-E-M. Kenapa, macam mana dia menjadi Pim? Panjang cerita ni bro. Aku pun dah tak ingat sangat dah. 10 tahun yang lepas, zaman study. 10, 11, 12 tahun yang lepas. Seterusnya, I'm alone, need friends. Oh bro, I am your friend here. Salam, waalaikumsalam. Maaf saya salah soalan. Mulanya ingat nak bergurau. Maaf sekali lagi. Dan seterusnya daripada Abu Jarir, Ummu Aisyah. Nama Nami ke Robin? Susah nak pilih. Kalau kena pilih, pilih Robin lah kot. Tapi kalau ikutkan karakter favourite female dalam One Piece, bagi aku bukan Nami, bukan Robin, tapi Vince Reiju. Itu favourite aku. Iki. Amboi panjang lah, tak ada panjang je. Aku tak rasa kuasa dia membuat Toki ni underrated. Kalau kuasa dia masih boleh pergi masa depan atau masa lampau, future pun akan kacau. Apa pendapat Hang Pim? Susah cakap benda ni. Ini pun aku tak boleh nak explain kat sini lah. Sebab aku dapat rasakan panjang gila explanation aku. Tapi benda yang paling risau bila nak cakap pasal benda ni, aku susah sikit. Tak berani nak cakap banyak tentang konsep time travel ni. Dia macam Avengers dulu lah. Masa Avengers buat cerita Endgame tu kan, dia kan pakai konsep time travel juga. Dan aku salah seorang daripada minat Avengers. Aku pernah berdebat, pernah berborak, pernah berbincang benda ni dekat tempat-tempat lain, dekat social media semua pasal ni. Memang susah. Aku sendiri pun tak boleh nak cakap banyak sebab susah. Time travel ni memang benda yang susah. Memang banyak perdebatan, banyak teori pasal benda ni. Bukan cerita ni, apa-apa cerita melibatkan time travel, macam Terminator ke Back to the Future ke, memang banyak isu lah. So, tapi dalam kes Toki ni, kalau tak silap aku, Toki tak boleh pergi ke masa lampau. Dia just boleh moving forward. Dia just boleh pergi ke future je. So, ada teori, aku boleh share sedikit. Ada teori mengatakan yang Toki ni masih belum mati. Toki ni dia telah jump pergi ke future lagi sekali. Satu lagi orang cakap, sebab kalau betul Toki ni dah mati, mesti ada orang yang akan makan buah devil fruit ni kan. Which is, kita tak tahu. Tapi still lah, kalau ada pun orang yang makan buah devil fruit dia pada zaman tu, 20 tahun lepas dalam cerita ni. So antara dia jump pergi ke 10 tahun kemudian, ataupun jump lagi sekali pergi ke 20 tahun kemudian, ataupun 30, 40, kita tak tahu. Susah. Aku tak berani nak cakap banyak, tapi aku akan try cuba buat video teori pasal ni. So just tunggulah and check it out. Okay.
Daripada Aizlan Shah, saya nak tanya, adakah Jozu kru Whitebeard masih hidup selepas perang Marineford? Saya masih tertanya sebabkan Jozu kena serangan dari Aokiji, lepas tu jadi ais. Soalan saya, adakah Jozu masih hidup sekarang? Mohon penjelasan. Yes, dia masih hidup. Bab 1 dah dipastikan dalam manga masa Ace dengan Whitebeard selera. Masa tu ada Shanks kat situ. Kita boleh nampak Jozu kat situ. Dan dekat anime pula, masa Neko dengan Inu tengah cerita pasal dekat Luffy yang pasal Payback War tu, kat situ pun kita boleh nampak Jozu kat situ lah. So yes, Jozu masih hidup. Daniel Kim, jenama favourite bucket hat Pim pakai. Tarik jenama. Mostly semua tarik jenama. Aku just pergi kedai-kedai biasa macam kedai fashion ke apa, and then kat pasar ke kan, dekat Shopee ke apa, kalau nampak cantik beli lah. Tu je. So aku tak kisah sangat lah brand ke tak, tapi yang pasti aku nak cuba buat brand sendiri, nak buat topi sendiri lah. So stay tuned, this year guys, I will make it happen. Aku harap korang semua support Bucket Hat LOP. Hadilon, selain One Piece, anime apa lagi yang minat? Ni macam soalan tadi lah, jawapan ni pun akan jadi sama lah macam yang tadi. Ezra P ke Pai, pada pendapat Pim, adakah Marine akan kepung Wano? Kalau sebelum ni aku direct jawab lah, aku tak sure, maaf lah kalau silap. Kalau ikut sebelum ni Akainu cakap dia macam malas nak masuk campur tentang isu kat Wano kan. Tapi itulah, CP ada kat Wano, dan diorang pun dah hapuskan isu bukai semua. So kalau ikutkan Marine sekarang ni tengah busy gila. So aku tak rasa, pendapat aku sendiri aku tak rasa Marine akan pergi ke Wano lah, sebab ada 2 Yonko kat situ. Aku tak rasa diorang berani nak masuk campur. Plus Wano juga bukan negara di dalam kawasan diorang, jagaan WG. So aku tak rasa diorang akan pergi situ. Tapi tak mustahil diorang akan datang lepas perang habis. Tu benda biasa lah. Mesti dia akan menyebut sikit kan, nak tangkap lepas tu pirate tu dah penat ke apa kan. Tapi untuk awal-awal ataupun pertengahan perang mungkin tak lah, kecuali ada twist yang Oda buat. Podcast di Fitri, kat mana kapal Roger? Soalan ni susah ni. Tapi soalan ni pun aku pernah nampak sebelum ni, tak silap aku. Tapi sampai sekarang aku tak dapat nak jawab. Susah nak cakap pasal benda ni. Sebab yalah, True Roger diorang dah disband kan, diorang dah berpecah. So aku tak tahu siapa jaga kapal ni. Ingatkan Relic, tapi tak ada pula nampak macam Relic yang jaga kapal ni. Mungkin dengan skor pergaban, sebab skor pergaban antara orang kuat Roger kan, kita tak tahu dia kat mana. So mungkin kapal tu ada dengan dia, ataupun mungkin diorang tinggalkan kapal tu dekat somewhere. Mungkin juga ditinggalkan dekat Laughtale. Tak tahu lah, susah nak cakap. Tapi buat masa ni aku pilih untuk kemungkinan besar ditinggalkan dekat Laughtale lah. Bro, ada teori tak siapa ayah Robin daripada Khairul Anas? Wow, soalan ni aku tak pernah kaji secara mendalam juga. Tiba-tiba aku teringat, aku pernah baca satu teori mengatakan kononnya Dragon ni adalah bapa Robin. Tapi yang pasti aku sure ayah Robin ni adalah seorang arkeologis juga. Orang-orang yang mengkaji cerita Poneglyph sebelum ni mungkin datang daripada O'Hara juga dan sebagainya. So macam tu dia berjumpa dengan mak Robin, sebab yalah, lepas kematian bapak dia, di Colovia dia mula mengembara kan, nak belajar pasal Poneglyph, mencari maksud Poneglyph dan sebagainya. And then tak silap aku, kemungkinan besar ayah Nico Robin pun mungkin dah mati, terkorban dan sebagainya, mungkin sebelum Robin dilahirkan lagi. Sebab yalah, orang-orang yang berkaji pasal Poneglyph semua ni, diorang hidup dalam bahaya sebenarnya. Sebab WG kan halang benda tu, and then diorang bukan halang sesaja, diorang bunuh terus kan siapa yang kaji benda tu. So mungkin ayah dia antara orang yang terkorban di tangan WG sebagainya lah. So that's it guys, 20 soalan. So apa-apa hal aku nak ucapkan tahniah kepada pemenang giveaway untuk video sebelum ni. Nak menangis aku rasa baca. Thank you so much lah atas semua support kata-kata korang yang memang bagi aku sangat-sangat bernilai lah. Serius, aku tak tahu nak cakap macam mana. Serius, aku sangat-sangat terharu dan sangat-sangat bersyukur lah. Reason kenapa aku buat giveaway ni, aku just nak bagi balik apa yang korang bagi pada aku lah. Dengan setiap view yang korang tengok aku kan, aku boleh dapat income daripada iklan YouTube kan. So walaupun subscriber tak banyak and view aku tak banyak, and then daripada apa yang aku dapat tu walaupun tak banyak, aku ambil lah sedikit sebab aku nak buat mak ni and aku nak bagi korang. Serius, this is the only way yang aku ada. Aku perlu share lah at least sedikit rezeki aku dapat daripada YouTube ni daripada korang. Sebab tanpa korang aku takkan dapat apa-apa daripada YouTube ni kan. So by the way, sebenarnya aku cakap ada 2 pemenang kan, komen terbaik and then lucky draw. So 2 ni adalah komen yang bagi aku memang susah gila aku nak pilih. Aku tak tahu macam mana. And then dah discuss dengan wife, sebab aku bukan pilih seseorang yang tahu. Aku ada orang lain yang tolong buat pilihan untuk cari komen yang terbaik.
So end up aku dengan wife decide dua ni kita akan pilih sebagai pemenang lah. Pada yang ketiga ni adalah pemenang Lucky Draw. So tahniahlah kepada 3 orang ni. Thank you so much sebab support LOP. Dan aku harap korang akan terus support lah untuk masa-masa yang akan datang. But daripada yang tak menang, jangan bersedih, korang masih ada chance untuk video ni ataupun mungkin video akan datang. So again, bukan itu saja, ni juga. So jangan lupa jawab soalan, follow dia punya instruction, follow dia punya detail. So that's it. Good luck guys. Thank you again for watching. See you guys next time. Okay, Assalamualaikum.